Kami nama dulu, manfaat mengetahui nama-nama ini ada pun manfaat sebenarnya yang dapat dipetik oleh seorang Muslim. Dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah, mungkin kita dapat simpulkan dalam beberapa poin berikut ini. Bila disebut simpulkan, puan-puan perhatikan elok-elok ya. Sebab bukan mudah untuk membuat sesuatu kesimpulan daripada perkara yang banyak. Sebelum H tu G tu G tu dia sebutkan dulu tentang salah faham. Golongan yang tertentu terhadap nama-nama Allah, salah interaksi dengan nama-nama Allah. Cara berinteraksi dengan nama Allah ni mesti betul. Begitulah juga dengan cara kita berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau salah cara interaksi, mungkin boleh bawa kepada jalan-jalan lain, bukan jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Cuba flashback sikit 390. Apa kesilapan salah cara interaksi orang ni sebelum ni dengan Asmaul Husna? Antaranya ada yang mendakwa bahawa setiap nama Allah tu ada pelayan ruhiyah, ada qadam nama Allah. Gitu. Jadi cuba menggali rahsia-rahsia yang direka-reka dalam nama-nama Allah. Kalau puan-puan cari dalam kalau dalam ni, kalau kita cari secara online, mungkin boleh jumpa yang ni. Macam-macam. Di apa ni? Kita kata diada-adakan rahsia-rahsia, dibuat-buat rahsia-rahsia yang tertentu pada nama-nama Allah. Siapa yang sebut ni? Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna ni memang sangat dikenali oleh siapa? Sesiapa yang yang terlibat dalam gerakan Islam lah. Ini dikata gerakan-gerakan dakwah. Macam kalau Ikram pun sebut Hasan Al-Banna. Kalau apa lagi? Banyak grup-grup dakwah ni kan? Siapa lagi? Ikram. Apa lagi? Haluan sekadar menyebut bernama. Sebenarnya mereka banyak merujuk kepada Hasan Al-Banna ni, tokoh gerakan Islam. Dalam bukunya Al-Aqaid, akidah, nak dengan akidah Islam. Ini yang didedahkan oleh Hasan Al-Banna. Kemudian barulah pengarang sebut manfaat yang sebenar. Kita tak payah, tak secara lah benda-benda gitu nak cari rahsia-rahsia, nak korek betul bukan betul kok. Kan dakwaan-dakwaan palsu. Gitu. Sebagaimana kita maklum ya puan-puan, kalau nak baca Al-Quran pun Allah SWT perintahkan kepada kita supaya isti'adah, mohon perlindungan Allah daripada gangguan syaitan. Begitulah juga dengan interaksi kita dengan nama-nama Allah ni. Tidak adalah perintah supaya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi maknanya kita tahu bahawa syaitan ni sentiasa cuba untuk menyelewengkan manusia daripada kehendak sebenar agama. Sebab itulah para ulama memang mereka sebut bahawa syaitan lebih menyukai bid'ah daripada maksiat, dosa. Sebab apa? Sebab bid'ah dia mampu merosakkan agama secara besar. Kalau maksiat dia merosakkan orang secara individu. Kalau tak pun dia akan buat kumpulan yang melakukan maksiat yang sama. Contohnya kumpulan LGBT. Tapi agama dia akan menyebabkan fitnah yang besar, sebagaimana kita belajar dalam hadis pertama bab apa? Bab bersegera melakukan amalan soleh itu kan, iaitu Nabi SAW suruh kita cepat-cepat bersegera melakukan amalan soleh sebelum datangnya fitnah. Fitnah ni ada dua. Fitnah ada dua. Siapa ingat? Satu, syubhat. Yang kedua, syahwat. Syubhat tu lah melibatkan keraguan tentang agama. Okay, kita tengok manfaat mengetahui nama-nama ini.
Manfaat sebenar yang dapat dipetik oleh seorang Muslim dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT ni, dan nama-nama dan sifat-sifat ni mesti diambil daripada sumbernya, iaitu Al-Quran dan Hadis. Apa manfaatnya? Dapat disimpulkan dalam beberapa poin. Yang pertama, untuk lebih mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kerana nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah cara terbaik untuk mengenalnya. Kita nak kenal Allah, tak boleh nak pergi bertapa di Gunung Jerai ke, kan, nak berpuasa bersambung-sambung tak apa berbuka ke, nak kenal Allah. Tak boleh. Kita kena kenal Allah melalui wahyu. Kerana itulah Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai panduan kepada kita umat akhir zaman sampailah hari kiamat pada waktu. Salah satunya untuk mengenal Allah lah, mengenal Tuhan kita. Tanpa itu, kepada Allah, iman kepada Allah hanyalah sekadar sebuah konsep yang tidak jelas dan tidak menghasilkan buah yang baik. Kita nak fikir sendiri tentang Allah, tak boleh. Kan kita nak fikir macam mana dia tu, tak boleh. Tidak mampu. Kita kena kenal melalui sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah SWT. Perempuan fikir dari macam ni, Al-Quran tu kalam Allah. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran tu semua penting lah tu. Wahyu, hadis pun dalam bentuk wahyu. Hadis adalah wahyu. Apa yang Nabi SAW sebutkan kepada kita semuanya penting dah tu. Kalau disebut tentang Allah tu bukan daripada dirinya sendiri, kan? Wama yang tiba anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang pertama nak kenal. Yang kedua untuk agungkan dan puji Allah. Kenal, dah kenal awak dah, kan? Kenal untuk agungkan dan puji Allah. Kerana memuji Allah dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifatnya adalah cara terpenting dalam mengagungkan dan memujinya. Dan juga termasuk zikir yang paling agung yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Puji Allah. Untuk agung dan seru, puji Allah. Agungkan ni macam mana agungkan? Puji macam mana? Kita tahu ya, kalau kalau nama-nama Allah kita tahu. Al-Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung dia. Allah lah kan? Allah kan? Jadi kalau agungkan Allah, salah satu caranya ialah bila kita berdoa, Allahumma, kan? Itulah yang diajarkan kepada kita. Kalau puji Allah, puji Al-Ismul A'zam itu, Subhanallah, kan? Sucikan Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itulah lafaz-lafaz yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Banyak-banyakkanlah yang tu. Agung dan puji Allah. Berdoa dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Dan Rasulullah SAW telah menyampaikan lebih daripada sekali bahawa salah seorang di antara sahabat berdoa kepada Allah dengan nama yang agung, yang bila ia minta dengan menggunakannya maka ia akan diberi. Ini dengan nama Allah. Yang keempat, menambah iman, di mana setiap kali seorang hamba mengetahui beberapa hal tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifatnya, maka imannya pun akan bertambah. Menambah iman, di mana setiap kali seorang hamba menambah iman. Di mana setiap kali seorang hamba mengetahui beberapa hal tentang Allah SWT dan sifat-sifatnya, maka imannya pun akan bertambah. Cuba perempuan bagi contoh yang nombor 4. Iman tentang apa? Kita pun semakin iman semakin bertambah. Kalau ikut pengalaman puan-puan lah, kan, nama Allah yang mana yang rasanya bertambah iman? Gitu. Bila sebut tu bertambah iman. Yang mengikut pengalaman yang sudah lalu lah, kalau baru nak cari tak tahu lah kan. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim.
Ustazah sarankan kepada puan-puan, ialah maksudnya kita maknanya kita maknanya kita pegang kepada ayat-ayat Al-Quran lah. Mana-mana ayat Al-Quran yang menyebut tentang nama Allah, kita pilih yang mana, ataupun kita rasa yang mana. Dia banyak ayat. Ada ayat, sebab kita ni tak sama ada orang yang kalau ingat semua ayat Al-Quran dapat menghayati semua, alhamdulillah. Ada orang, ada yang tak ingat kan, ada yang selalu baca. Yang mana dalam banyak-banyak yang selalu baca tu, yang mana yang kita rasa kalau kita baca tu bertambah iman kita, bertambah keyakinan kita kepada Allah, makin dekat kita kepada Allah, rasa-rasanya macam tu. Yang mana agak-agak? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Okey, dalam Al-Fatihah. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Kita Allahus Samad kan? Allahus Samad. As-Samad. Yang tu kalau tu kan, maknanya kita banyak hajat, orang lain tu memerlukan hajat, semuanya memerlukan Allah. Gitu. Antaranya lagi kalau nak buka kan, yang ni dalam bab apa ni, dalam bab muraqabah dulu. Surah Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220. Muka surat cuba nak buka 376. Yang ni bagi kalau kita baca tu macam penuh lah, maknanya kita penuh. Kita tu sebagai hamba, Allah tu Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 217 hingga 220 surah Asy-Syu'ara, muka surat 376. Nak letak dia dalam bab tawakal pun boleh, dalam bab muraqabah pun boleh kan. Kalau nak bawa keratan ni 217 sampai 220, nama-nama Allah tak ada berapa. 217 sampai 220 ada berapa nama Allah di situ? Dan jumpa ke ayatnya 217 sampai 220 surah Asy-Syu'ara. Jumpa. Dua ratus tujuh belas. 217 ni. 17 ni. Oh, dia Arab kan? Satu, dua, tiga, empat. Kalau dalam terjemahan dia tu, yang maha tu lah. Yang maha tu. Yang maha. Itulah dengan nama Allah. Apa dia nama Allah dalam ni? Al-Aziz, Ar-Rahim, As-Sami', Al-Alim. Macam mana bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas sami'ul 'alim. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Bertawakkallah kepada Allah. Bertawakal ni apa ni? Kita berserah kepada Allah 100% kan? 100% serahkan kepada Allah. Dengan rukun-rukun tawakal yang ada 5 tu kan.
Tawakal, berserah sepatu-patu kepada Allah. Kenapa? Berbaloi kita berserah sepatu-patu kepada Allah. Kenapa? Dia itu Al-Aziz, Ar-Rahim, Maha Perkasa. Maha Perkasa. Dalam bahasa Inggeris perkasa tu ya bang? Mighty. Mighty. Great. Terjemahan tu dia akan macam-macam. Yang Maha Kuasa, Yang Maha Perkasa. Almighty. Ar-Rahim, Maha belas kasihan. Ar-Rahim kalau kita ambil daripada yang kita bincangkan tu, Maha belas kasihan kepada orang-orang yang beriman. Dia gabungkan dalam ayat ni, kita berbaloi, kita bertawakkal kepada Allah kerana Allah tu Maha kuat, Maha ghafar. Lepas tu dia Maha belas kasihan. Dari sudut kekuatan tu, tak adalah yang paling kuat yang kita boleh bergantung kepada Allah sahaja yang Maha kuat, Maha perkasa. Dan dari sudut kasih sayang, dari sudut kasihan belas, tak adalah yang paling belas kasihan kepada kita. Allah lah yang paling belas kasihan kepada kita. Gitu. Jadi kita boleh bergantung penuh kepada Allah. Lepas tu apa lagi? Allazi yaraka hina taqum, yang melihatmu semasa engkau berdiri mengerjakan sembahyang. Jadi kalau baca ayat ni dalam solat, maknanya ingat sikit Allah ni tengok kita ni masa berdiri, wa taqaddu baka fi sajidin, dan melihat gerak gerimu di antara orang-orang yang sujud. Innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lagi Maha mendengar, kita sebut apa dalam solat tu, dia tahu. Kalau kita dalam keadaan berdoa, dia tahu kita doa, dia dengar apa yang kita doa. Benda yang di dalam hati, niat kita, keluhan kita, kan, dia Maha mengetahui. Yang kita sebut, dia tahu. Yang kita sebut, dia dengar. Yang apa yang dia ada dalam di dalam, apa masalah kita, dia Maha mengetahui. Gitu. Contoh. Menambah iman di mana setiap kali seorang hamba mengetahui beberapa hal tentang Allah SWT dan sifat-sifatnya, maka imannya pun akan bertambah. Iman kepada Allah ni macam mana kan? Macam mana kita beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah sebagai Rabb. Sebagai Rabb. Sebagai Rabb bertambah kan bila ayat ni 217 Allah Maha dan Maha berkuasa, kan, Maha berkuasa di atas segala-galanya. Jadi dia bertambah. Kita beriman kepada Allah sebagai Rabb, dari sudut itu pun bertambah. Kemudian beriman kepada Allah sebagai Ilah pun bertambah. Semakin takut kepada Allah, kan, semakin berusaha untuk mendekati Allah. Gitu. Sebab itu beriman kepada Allah tu, Rabb, Ilah, dan nama-nama dan sifat-sifat Allah tu, dia tak duduk seorang dalam bilik masing-masing. Maknanya dia sentiasa berkait di antara satu sama lain. Gitu. Nombor 5, adanya perasaan kuat dan tegar kerana seorang hamba yang akan contoh kepada yang Maha kuat, Maha kuasa dan Maha mengalahkan. Itulah, kan, sama tu. Untuk nombor 4 dengan nombor 5 boleh kita ambil contoh ayat 217, 218, 219 dan 220 surah Asy-Syu'ara. Kemudian yang ke-6, menggantungkan hati hanya kepada Allah. Itu dah tawakal. Jadi orang yang mengetahui bahawa rezeki itu datangnya daripada Allah, maka dia akan meminta daripadanya. Orang yang tahu bahawa Allah SWT adalah Maha Kuasa, maka ia akan takut kepadanya. Dan orang yang tahu bahawa Allah itu Maha mengetahui, maka ia akan selalu merasa selalu diawasi olehnya. Sebab itu ayat ni Imam Nawawi masukkan sebagai mukadimah bab muraqabah, kan? Bab muraqabah. Yang ketujuh,
pahala besar akan kita dapat di sebalik pengetahuan ini. Maka mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT adalah pengetahuan yang paling mulia untuk dipelajari. Sementara mempelajari dan mengajarkannya adalah suatu pekerjaan yang sangat baik. Nama-nama Allah. Kita ambil sikit lagi sebelum kita masuk pembahasan. Contoh-contoh bentuk penghormatan, pujian dan doa yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap Allah. Dengan senang hati saya ingin menyebutkan beberapa contoh daripada ucapan Rasulullah SAW yang menerangkan penghormatan, pujian dan doa yang dilakukan oleh beliau dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT sebagai tambahan apa yang telah kita sebutkan sebelumnya. Yang pertama, hadis daripada Abu Hurairah bahawa Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada Rasulullah SAW, perintahkan kepadaku dengan sesuatu ucapan apabila memasuki pagi dan petang. Maka sabda Rasulullah SAW, ucapkanlah, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Sebab tu kita sangat anjurkan tu yang zikir pagi petang, tak payah cari yang lain dah, sebab orang dah susunkan dia untuk kita. Tu pun tak ada nak api nak baca kan. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, ya Allah yang mengetahui perkara gaib dan yang nyata. Fatiras samawati wal ard, yang mencipta langit dan bumi. Rabb kulli syai'in wa malika, Tuhan yang mencipta, yang mentadbir segalanya dan memilikinya, dan pemiliknya. Aku bersaksi bahawa tiada ilah yang mesti disembah melainkan Engkau, dan a'udzubika min syarri nafsi, aku mohon perlindunganmu daripada keburukan nafsu, keburukan diriku, wa min syarri syaitani wa syirki, dan daripada keburukan syaitan serta sekutunya. Itu yang pertama. Jadi doa tu doa apa ni? Konten dia apa dia kan? Nak minta apa kepada Allah? Apa permohonannya tadi? Bahawa perlindungan Allah daripada keburukan nafsu dan syaitan. Nafsu dan syaitan. Tadi yang panjang-panjang sebelum tu apa dia? Puji Allah banyak-banyak dulu baru mohon. Itu cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitulah contohnya dengan doa apa? Doa-doa lain pun macam tu. Yang kedua, hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Apabila Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dari rukuk, baginda membaca, Rabbana lakal hamd mil'as samawati wal ard, mil'us samawati wal ard, ma syi'ta min wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd, ahla sana wal majd, ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini hadis daripada riwayat Muslim. Kalau perempuan tak baca yang tu, perempuan ada yang baca tu kan, Allahumma la mani'a lima a'taita. Tu selepas perempuan bila jumpa tu, yang lepas solat tu, sejak bila jumpa Allahumma la mani'a lima a'taita, daripada nanti sikit tu kan. Kalau daripada luar tak jumpa sebab jarang orang baca. Dulu-dulu ada juga orang baca, tapi dia baca yang ujung-ujung. Zikir selepas solat tu yang ujung-ujung. Tapi sekarang tak berapa kedengaran. Tak ada. Kemudian yang ketiga daripada Thauban, hadis Thauban, dia menyatakan bahawa Rasulullah SAW setelah melaksanakan solat,
Dia beristighfar sebanyak 3 kali, lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itulah lafaz yang sahih. Kita selepas solat tu, Allahumma antas salam, engkau lah yang memberikan keselamatan, engkau lah yang sejahtera, dan darimu lah kesejahteraan, keselamatan. Maha suci engkau, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, Tuhan yang mempunyai keagungan dan kurniaan. Lafaz kan pendek je. Yang lain-lain tu, tambahan tu dia dalam tak buat ilaikan yang udah salam tu, kalau tak baca pun tak apalah. Cukuplah yang ni. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah SAW ketika tertimpa kesusahan, dia baca la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Yang ini bagaimana disebut daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Yang saya bagikan kepada perempuan tu daripada Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari dan tempat surat yang sama, dia ada yang lebih kurang yang macam ni, kemudian yang di bawah tu ada yang Ustazah bagi tu. Jadi sebab Ustazah compare di antara dua tu, yang kedua tu lebih mudah untuk dihafal, diingati dan diamalkan. Jadi sebab tu bagi yang tu. Tak apalah, kita ambil yang tu. Sedikit berbeza, tapi yang tu lebih mudah. Sebab susunan dia tu lebih mudah. Macam mana bunyinya? Kan kita ulang yang tu lah, masa susah apa-apa pun, hilang barang ke susah apa-apa, orang tanya Ustazah, doa hilang barang daripada hadis sahih, Ustazah bagi yang tu lah. Dia juga yang lain, tapi dia bukan tak sama level dia dengan yang ni. Susah dah kan hilang barang. Hilang barang dalam keadaan susah hati kan. Susah lah. Handphone lebih lagi hilang. Inilah yang dipanggil doa tawassul dengan Asmaul Husna. Kan sebab tawassul tu kan, tawassul tu apa maknanya? Dekat diri kita dengan Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah. Untuk lebih dekat, untuk memohon sesuatu kepada dia. Ada 3 tawassul yang dibenarkan dalam Islam. Nombor 1, dengan nama-nama Allah ni kan. Inilah bentuk. Jadi puan-puan, kita ambil apa kita kata template kan. Kita pakai yang dah ada ni cukup lah kan. Tawassul. Kalau nak reka sendiri tu jadi susah sikit lah. Tak kena ketidaknya dengan hajat kita kan, nak letak tu dengan sifat-sifat Allah. Yang ni yang ready made. Satu lagi, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatan. 2 yang ready made by Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Yang ni sesuai untuk semua jenis kesusahan dan semua keadaan. Peliharalah baik-baik dan amalkanlah selalu. Ini salah contoh tawassul dengan Asmaul Husna. Kemudian yang kedua yang dibenarkan tawassul dengan amalan soleh, gitu kan. Tapi cara dia tu kena ikutlah yang dalam hadis tu. Kita sebut, kita doa semua tu. Lepas tu apa dia ni? Tu dan nampak ikhlas kan. Kalaulah semua yang aku lakukan ini ikhlas kepadamu, bantulah aku. Itu maknanya dari sudut bila kita benar-benar terdesak. Benar-benar terdesak. Sebab kalau kita nak sebut-sebut sama kan, susah sikit sebut malu kepada Allah. Kan malunya. Kan nak sebut. Kan. Gitulah. Kalau susah sikit tu maknanya yang ni pun dah sesuai. Gitulah. Yang ketiga apa dia? Doa sesama Muslim. Sebab apa? Sebab doa sesama Muslim gitu. Doa sesama Muslim tawassul. Gitu. Yang dibenarkan.
Tapi itu pun bukan selalu lah kan. Maknanya bukan, kalau ikutkan hadis yang diamalkan oleh para sahabat tu, sama-sama mereka. Bukan minta doa supaya Rasulullah SAW doakan. Sesama mereka tu ketika terdesak juga. Contohnya masa zaman kemarau tu kan. Ya. Yalah, maksudnya orang tu masih hidup lah, jangan. Ya, orang tu masih hidup. Bila orang tu sudah meninggal dunia, kita yang doakan untuk si mati. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kenapa pula kan ni orang-orang yang nak mohon hajat dengan wali-wali di dalam kubur ni, orang yang sudah mati ni, dia pergi minta tu bila tu duduk dalam kubur kan. Masa dok tanam lagi tu dok. Kan sebelum tanam tu kan kita nak solat jenazah tu kan, Allahumma ighfir lahu. Tidak ada, sebab itu penting kita merujuk kepada as-sunnah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebab ia berkaitan dengan perkara baik. Perkara baik. Yang kelima, dari Samurah. Daripada Samurah bin Jundub bahawa Rasulullah SAW bersabda, Ahabbul kalami ilallahi arba' subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Ucapan yang paling dicintai Allah ada 4. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak ada masalah yang mana saja kamu nak mula kat mana, yang mana dulu, tak ada masalah. Itu yang lafaz-lafaz yang dicintai oleh Allah. Dalam lafaz lain, dalam riwayat lain disebut macam ni. Yang tadi ahabbul kalami ilallah. Yang riwayat lain sebut afdalul kalami arba'. Ucapan yang paling afdal ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita ni bincang tentang apa puan? Tajuk kita ni apa dia? Contoh-contoh bentuk penghormatan, pujian dan doa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Allah. Jadi sebab itu kita dapati yang selalu diulang ialah al-ismul a'zam, Allah. Allah. Jadi tak bolehlah jangan kita, maknanya kalau kita tak ingat kan nama-nama Allah yang lain tu, tapi kita kena tahulah. Tapi untuk berinteraksi paling banyak untuk kita puji, kita doa dengan nama itu ialah al-ismul a'zam. Bukanlah maknanya kita tak pernah berdoa dengan nama Allah Al-Bari ke apa kan. Tak apalah, sebab kita sudah berinteraksi, kita sudah puji nama Allah yang Maha Agung tu, Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Gitu. Gitu ya. Yang keenam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini disebut hadis riwayat Muslim. Dia terjemah. Karena dalam hadis Sahih Bukhari, dia adalah hadis yang terakhir. Dalam Sahih Bukhari, hadis yang terakhir. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Hadis yang terakhir. Maknanya besar tuan-tuan. Kan yang puji-puji nama Allah yang Maha Agung ni Allah suka kan. Kalimah yang disukai oleh Allah. Kalimatani habibatani ila rahman. Kalau dalam Sahih Bukhari dia mulakan dengan itu. Kalimatani habibatani ila rahman, 2 kalimah yang sangat dicintai, disukai oleh Tuhan kita Ar-Rahman. Khafifatani ala lisan, ringan disebut oleh lidah. Thaqilatani fil mizan, dan berat dalam timbangan mizan. Apa dia? Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim.
Puji Allah. Yang ni kan, kalau kita biasa dengan zikir pagi petang, kita buat nota sikit masuk dalam tu. Kita nak baca tu masa mana? Kalau tak macam rugilah kan, sebab dia memberatkan timbangan. Kalau main kelas baru teringat, oh ruginya. Mari dah baca, mari dah ingat. Jadi puan-puan boleh nak untuk masing-masing lah. Bila kita nak ingat dia tu, lepas semayang banyak tu kan, tu kata banyak ni, 33 kali lagi kan. Subhanallah, alhamdulillah. Yang ni pun dia special ni. Kalau Imam Bukhari letak yang terakhir, yang terawal ni benda yang special lah. Dia tak ada hak kan? Tak ada had untuk diri kita sendiri lah. Sebab dia tak ada had, dia tak ada tempat, maka takut kita tertinggal. Macam tu. Gitulah. Untuk diri sendiri tu kita katalah masa memandu ke kan, masa memandu bacalah sikit-sikit. Gitu. Tu bagi orang yang bawa kereta tiap hari kan. Adalah masanya untuk kita. Gitu. Banyak yang nak habiskan hari-hari ni kan. Yang tu, yang satu kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu pun ramai yang buat dalam kereta juga kan. Nak habis tu kat rumah tak sempat nak habis. Tak sempat nak menghayati dan tak sempat menghabiskan dalam kereta tu pun banyak tu. Gitulah nak cakapnya, nak bagi tahu memang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sudah mencukupi untuk kita. Tak perlu dah Allah tu sedikit ni Allah tak perlu. Tidak perlu. Kita tidak perlu. Adalah macam ada seorang ni, dia macam yang rejak semalam kan. Dia duduk bertahan juga lah. Dia kata dia nak amal yang hadis doa tu, yang apa tu, berkatilah rejak semua tu. Jadi kita cakap lah, Ustazah cakap benda tu hadis doa macam yang Ustazah beritahu lah. Tapi dia kata dia nak beramal sebab pahala tu daripada Allah yang akan bagi. Jadi kata macam dia mengharapkan benda tu. Kita tak buat macam mana? Yelah, kita cakap lah benda tu hadis doa. Dia tak sama dengan hadis kita baca tu kan. Macam kita doa ni kan macam ni, Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi dia kalau dia harapkan pahala tu lain. Kalau macam dia nak minta benda tu kan, inti doa tu, itu macam permohonan kita yang biasa-biasa lah kan. Kita kata kita nak, ya Allah mintalah saya sempat balik jumpa mak ayah saya kan, sebelum dia pergi mana-mana kan, nak pergi umrah. Kita doa gitu kan. Kita nak benda tu, inti tu. Kita tidak mengharapkan pahala daripada doa tu kan. Bila kita amal, ya Allah saya mohon sempat jumpa mak ayah saya, daripada pahala daripada doa. Memang pahala secara umumnya iaitu pahala berdoa. Tapi kalau dengan lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ni, dia lain. Itulah maksudnya. Tak apalah, dia kan nak buat macam mana. Gitu je. Gitu. Bila takut bila dia utamakan yang benda macam tu, dia tinggal pula. Ya betul. Macam doa yang dah harian. kita belajar. Maksud gitu ya. Maksudnya maksud Tuhan yang bertanya ni, maknanya takut kita menganggap benda tu sama level dengan yang harian-harian ni kan. Gitu. Yalah. Kefahaman ni susah kan. Kefahaman ni nak dibina, dia kena ambil masa yang panjang kan. Bila dia tak faham hadis tu, dia kata cukup hadis. Dia kata hadis doa ni kan kita tak boleh letak secara pasti. Betul. Okey, cukup kita sambung setakat tu. Kita beri ruang kepada pembentangan projek dakwah kita. Mula dengan apa? The Destination of Man. Dipersilakan.
Imah ada buat macam translation ni, Google Translate, tapi boleh lah untuk faham. Macam ni cukup ke tak? Dia belakang. Skeping je. Dia belakang depan. Tu tak ada. Tak ada dah. Ada dah. Kongsi-kongsi. Alamak. Ada yang sebelah, ada yang ambil lah. Ni kombel-kombel lah. Itulah tadi lambat tadi, printer tu masalah sikit. Sekejap Share. Boleh? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Nak ni? Nak. Aduh. Tak payah nak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah handout yang Imah dapat ni adalah bertajuk The Destination of Man. Minta maaf kalau tak cukup handout tu. Printer dia ada masalah tadi. Ada print, ingatkan dah tu. Okey, teks asal tu daripada yang Ustazah bagi tu dalam bahasa Inggeris. Imah printed tu dalam bahasa Melayu tu yang diterjemahkan dalam menggunakan Google lah. Boleh difahami lah, insyaAllah. Imah baca dulu destinasi seorang manusia. Dr. Alexis Carrel dilahirkan di Perancis pada tahun 1873. Selepas menerima pendidikan tinggi dalam sains perubatan di Perancis, beliau pergi ke Amerika Syarikat pada tahun 1905 untuk menyertai kaki tangan Institut Penyelidikan Perubatan Rockefeller di New York dan kekal di sana selama 30 tahun. Maksudnya dia pergi ke Amerika Syarikat ni dan stay dekat sana tu selama 30 tahun, dan sewaktu beliau berada di sana, dia dianugerahkan hadiah Nobel pada tahun 1912 atas sumbangannya dalam bidang perubatan, dan dia meninggal dunia pada tahun 1944 di Perancis. Apa yang special dekat doktor ni yang kita nak bincangkan daripada teks ni adalah buku yang diterbitkan yang dikarang oleh Dr. Carrel ni bertajuk Man the Unknown, yang diterbitkan pada tahun 1935 dan dicetak semula beberapa kali, adalah karya beliau yang paling popular. Seorang pengulas dengan tepat menyatakan tentangnya, buku ini merumuskan banyak pengalamannya tentang manusia dan kehidupannya dilihat dari aspek saintifik semata-mata. Tetapi seperti yang kita pelajari daripada buku setebal 312 halaman, Dr. Alexis Carrel gagal mencari realiti kehidupan manusia. Itulah sebabnya dia menamakan buku itu Man the Unknown. Kajian terhadap buku ini memberitahu kita bahawa sejauh mana manusia sebagai entiti saintifik berkenaan, yakni dia sebahagian besarnya ditemui oleh Dr. Carrel. Kemudian timbul persoalan,
Mengapa dia memberikan bukunya gelaran sebegini? Ini kekeliruan jelas berpunca daripada fakta bahawa walaupun Dr. Carroll telah menemui manusia, kajiannya tidak membawanya kepada pengetahuan tertentu tentang destinasi manusia. Dia merasakan seorang lelaki yang dikenali sedang menuju ke destinasi yang tidak diketahui. Sebenarnya yang tidak diketahui bukanlah manusia, melainkan destinasinya. Tajuk yang lebih sesuai untuk bukunya mungkin destinasi manusia yang tidak diketahui. Ini bukan masalah yang dihadapi oleh Dr. Carroll sahaja. Perkara yang sama telah dan masih berlaku kepada semua ahli falsafah dan pemikir. Walaupun manusia telah menampakkan diri kepada mereka sebagai entiti yang dikenali, mereka tetap sama sekali tidak mengetahui destinasi terakhirnya. Ini adalah kekosongan ideologi antara manusia dan destinasinya yang menunjukkan kepada kita betapa misteri sesungguhnya adalah jalan Tuhan kepada manusia sehingga akhirnya tiada apa-apa kecuali kebingungan menantinya. Manusia adalah seorang perfeksionis sejak lahir. Secara semula jadi dia mahukan kewujudan yang sempurna, kehidupan yang kekal, kebahagiaan tanpa had, tiada halangan dan lain-lain. Dia mahukan dunia yang merupakan realisasi impian manusia. Dunia yang bebas daripada segala percanggahan. Dunia di mana manusia boleh menjalani hidupnya dengan rasa penuh kepuasan. Dia mahukan dunia yang sempurna. Tetapi di sebalik segala usahanya, dia ditakdirkan untuk menyedari bahawa mencari dunia yang sempurna adalah suatu kemustahilan. Isu yang kelihatan sukar diselesaikan ini akan diselesaikan sepenuhnya apabila kajian tentang manusia dibuat berdasarkan skema ilahi. Maksudnya apabila usaha dilakukan untuk memahami kehendak atau rancangan pencipta bersama dengan pemahaman tentang penciptaan. Ini adalah satu-satunya kaedah saintifik yang mungkin ada kaitannya. Apabila kita mendekati perkara ini dari sudut ini, kita menyedari bahawa masalah ini dihadapi hanya kerana kita cuba memahami manusia tanpa mengerti rancangan penciptaan Tuhan. Manusia adalah ciptaan, bukan pencipta. Sama seperti mesin dibuat oleh jurutera, ia bukan pembuatnya sendiri. Oleh itu, jika kita ingin mengetahui hakikat manusia, kita perlu belajar tentang rancangan penciptaan pencipta. Sama seperti tanpa pengetahuan rancangan jurutera, kita tidak boleh menerangkan mesin. Begitu juga tanpa pengetahuan tentang rancangan penciptaan pencipta adalah mustahil untuk menjelaskan manusia. Ini sebabnya tanpa mengekalkan rancangan penciptaan ini dalam pandangan, mana kehidupan manusia terlepas daripada kita, sedangkan apabila kita mengekalkan rancangan penciptaan ini dengan kukuh dalam pandangan, segala-galanya dapat difahami sepenuhnya. Semuanya jatuh pada tempatnya. Apakah rancangan penciptaan? Seperti segala-galanya di dunia ini, Tuhan menciptakan ini sebagai separuh daripada pasangan. Dunia ini di mana kita menjalani kehidupan kita selepas kelahiran adalah seperti separuh pertama, dan dunia lain di mana kita akan hidup selepas kematian adalah separuh lagi. Pencipta manusia dengan itu telah menciptanya sebagai makhluk yang kekal dan telah membahagikan kehidupannya kepada dua peringkat, iaitu tempoh sebelum kematian atau kehidupan terhad di dunia ini, dan tempoh selepas kematian atau kehidupan kekal selepas kematian. Dunia sebelum kematian direka sebagai medan ujian, manakala dunia selepas kematian direka untuk menjadi dunia ganjaran ataupun hukuman. Kesilapan yang dilakukan oleh falsafah dan pemikir ialah mereka mencari destinasi manusia di dunia sekarang, sedangkan ia tidak wujud di dunia ini sama sekali. Oleh kerana dunia sekarang dicipta untuk memenuhi tujuan ujian manusia, setiap orang di sini telah diberikan kebebasan sepenuhnya untuk membuat pilihan moral mereka sendiri. Seolah-olah dunia sekarang adalah semacam dewan peperiksaan di mana semua peruntukan telah disediakan yang diperlukan untuk ujian ini. Tetapi perkara yang sempurna dan ideal yang diperlukan untuk membina kehidupan yang bahagia tidak wujud di sini. Untuk segala-galanya di sini adalah dalam bentuk yang tidak lengkap dan terhad. Jika manusia cuba mencari kebahagiaan di sini, ia seperti seorang pelajar yang ingin membina kehidupan yang diingini di dalam dewan peperiksaan. Sebagaimana pelajar itu akhirnya akan dirundung rasa kecewa dan dia cuba berbuat
demikian. Begitu juga dengan mana-mana lelaki yang cuba membina dunianya yang sempurna. Lelaki ni manusia ni yang cuba membina dunianya yang sempurna di tempat di mana dia diuji juga akan menghadapi kekecewaan. Bagaimana kita harus hidup di dunia ini? Maka timbul persoalan tentang apa yang harus dilakukan oleh lelaki dan wanita di dunia pra kematian yang terhad ini untuk mencari dunia keinginan mereka di dunia selepas kematian yang kekal. Jawapannya ialah mereka mesti menggunakan kebebasan mereka mengikut kehendak pencipta mereka. Bagaimanakah seorang melakukan ini? Kita melakukan ini dengan menyerahkan diri kepada disiplin ilahi. Maksudnya walaupun telah diberikan kebebasan penuh untuk melanggarnya jika kita mahu, tetapi kita menahan diri, kita membangunkan pandangan yang positif. Walaupun dalam keadaan negatif, kita melayan orang sebagaimana kita sendiri mahu dilayan. Untuk memberi ganjaran kepada orang yang menyerahkan diri mereka kepada disiplin ilahi di dunia sebelum kematian, Tuhan telah menjadikan dunia yang sempurna. Di dunia kekal selepas kematian yang dipanggil syurga. Syurga adalah dunia yang telah dicipta sesuai dengan kesempurnaan manusia mencari fitrah. Ia adalah dunia yang ideal dan sempurna dalam segala hal. Tanpa kekecewaan, tiada masalah, tiada penuaan, tiada penyakit, hanya kedamaian abadi, kebahagiaan dan kebahagiaan. Tuhan menghendaki lelaki dan wanita yang layak dalam ujian mereka di dunia yang terhad ini mengikut piawaian ilahi untuk mendiami syurga yang ideal. Siapa pula lelaki dan perempuan yang mengikut standard ilahi? Mereka adalah orang-orang yang menggunakan kemampuan intelek mereka mencapai keinsafan Tuhan. Mereka adalah mereka yang menemui kebenaran dan merobek tabir kekeliruan mental yang meninggalkan semua bentuk ibadat demi menyembah Tuhan yang Esa dan kemudiannya menjalani kehidupan yang berdisiplin ilahi. Ini adalah kriteria untuk memelihara syurga mengikut perancangan penciptaan ilahi. Lelaki dan wanita seperti yang mencapai standard ini akan dibawa ke dunia syurga yang kekal selepas kematian. Manakala mereka yang gagal melakukan akan dilemparkan ke dalam api neraka yang kekal, di mana mereka tidak akan mempunyai apa-apa kecuali kekurangan dan kekecewaan yang kekal. Oleh itu, perhatikan kehidupan anda untuk melihat sama ada anda memanfaatkan peluang ilahi ini. Pastikan anda memanfaatkan peluang anda di dunia ini agar anda boleh mencapai kedamaian abadi di akhirat. Berbahagialah mereka yang berhak menerima berkat-berkat Tuhan, iaitu syurga yang kekal, destinasi terakhir orang yang beriman. Sebagaimana yang teks yang dibaca tadi, kita dapat faham bahawasanya walaupun seseorang itu ialah berkemahiran dalam bidang sains kan, macam Dr. Alexis Karen ni, walaupun dia berada dalam dunia perubatan tu dan dia dapat anugerah hadiah Nobel dan berada dalam bidang perubatan tu selama 30 tahun, tapi dia masih tidak menemui destinasi yang sebenar, matlamat kehidupan seorang manusia di muka bumi inilah. Kerana itu kalau kita seorang Muslim, kita sangat beruntung kerana kita faham manual kita ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan manual yang utama kepada kita adalah rujukan kita adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran semua yang jika Dr. Alexis ni dia berjumpa Al-Quran tu, maksudnya semua persoalan yang dia tak jumpa tu terdapatnya dalam Al-Quran. Jadi macam kalau ikutkan kita pun kita faham kita seorang manusia ni, seorang Muslim ni berada dekat dunia ini adalah untuk beribadat kepada Allah.
seperti surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Banyak lagi lah. Sebenarnya banyak ayat-ayat daripada Al-Quran. Imam ambil daripada indeks ni, sangat banyaklah berkenaan dengan penciptaan manusia, syurga, neraka, dunia ni sendiri. Banyak, terlalu banyak dalam Al-Quran. Memang sumber rujukan kita yang paling utama. Sebab tu kalau kita memang sepatutnya kita ni membaca Al-Quran bukan sekadar membaca. Kita perlu tadabbur dan juga amalkan. Sebab daripada Al-Quran itulah untuk kita mendapat ganjaran apa semua dekat akhirat sana adalah merujuk kepada Al-Quran. Manual yang Allah beri kepada kita untuk kita bukan sekadar baca, tetapi untuk ditadabbur dan difahami, untuk diamalkan. Setakat ni responden yang Imah bagi handout ni hanya 3 orang sahaja yang dapat, dan semuanya Muslim lah. Responden pertama dia memberi respon apa yang dia tulislah. Imam yang membaca, manusia adalah ciptaan dan bukannya pencipta. Ibarat manusia adalah mesin yang dicipta oleh jurutera, yakni pencipta ataupun Allah lah. Jadi untuk mengetahui realiti manusia, kita perlu mengkaji atau mempelajari pencipta dan juga ciptaannya lah. Ibadat tanpa ilmu pengetahuan daripada engineer, kita tak dapat menjelaskan sesuatu mesin. Okey, yang kedua, responden lelaki. Secara ringkasnya, tulisan di atas mengulas tulisan Dr. Al-Aziz itu mengenai tujuan dijadikan manusia, tapi tulisan dia dari perspektif non-Muslim yang memang tak betul, dan dia sendiri tak dapat nak rumuskan tentang tujuan hidup kita. Seperti yang kita tahu, tujuan kita dijadikan adalah untuk mengabdikan diri kepada si pencipta, yakni Allah lah. Dunia adalah tempat ujian semata-mata, dan akhirat ialah di mana ganjaran syurga bagi yang lulus ujian, tetapi neraka bagi yang gagal. Responden yang ketiga juga berkenaan Dr. Al-Aziz tu. Lepas tu komen dia, manusia cuma cari apa-apa sahaja di dunia untuk kesenangan dan kebahagiaan yang boleh dicapai tanpa memikirkan kewujudan kita tentang pencipta. Macam orang etis yang tak percaya mana-mana Tuhan berlayar di lautan, tiba-tiba kapal dilanda badai dan tenggelam. Dalam ketakutan itu, hati mereka seperti memohon pertolongan. Maksudnya pertolongan siapa? Maksudnya kalau orang yang tak beragama pun sebenarnya dia ada keyakinan untuk berdoa apa semua tu, dia ada yang dia percaya yang boleh makbulkan doa dia tu. Maksudnya bukan manusia lah, cuma dia tak dapat hidayah lah kan. Rasanya itu saja, Ustazah. Itu saja. Okey, terima kasih. Okey, jazakillahu khairan. Kalau kelas saudara kita, Ustazah, hold dulu, suruh di situ dulu. Ada soalan tak nak tanya? Ada tak soalan nak tanya? Faham tak? Agak-agak faham tak? Kan, dia straightforward je. Rasa macam Okey, terima kasih. Jazakillahu khairan. Responden Muslim? semua Muslim. Semua Muslim. Ramai yang diberi tu, tapi Dia tak bagi tak bagi feedback. Kadang orang pun payah nak faham juga kan ayat dia tu.
ayat Tapi yang ni tidaklah sesukar yang Puan Izzah tu. Puan macam Izzah tak- memang kompleks ni. macam yang Kak Yang ni Izzah tu. straightforward kan. Straightforward je. Tapi cara susunan dia tu menarik. Perbahasan tu macam flow dia tu kan. Ada siapa-siapa nak tambah? Nak beri komentar sikit sebelum Ustazah bagi? Puan Roslina sepatah dua kata. Kalau tak. Okey. Nak masuk dalam tu. Suara kuat ke? Tak apa, pakai je lah. Nak cakap sikit je banyak pula. Okey, Assalamualaikum. Saya dapat buat kesimpulan daripada pembentangan tadi. Kita sebagai orang Muslim ni, kita sebenarnya tahu bahawa destinasi kita bukan di dunia, tetapi destinasi kita adalah akhirat nanti. Maknanya tujuan kita. Jadi kehidupan kita di dunia ini sebenarnya ialah untuk membolehkan kita merebut peluang yang ada, mana untuk kita mendapat ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita dibangkitkan nanti. Jadi sebab nanti kan kita tahu bila kita dibangkitkan nanti, sama ada manusia itu akan diberikan ganjaran ataupun akan diberikan hukuman. Jadi sebagai orang Muslim, maknanya kita percaya, maknanya segala amal soleh yang kita buat, maknanya Allah akan bagi ganjaran. Dan segala maknanya kejahatan yang kita lakukan, maknanya kita akan dapat hukuman. Jadi maknanya sekarang pilihan tu, mana destinasi kita tu, makna pilihan tu di tangan kita. Maknanya kita nak apa? Di penghujung kita nanti, destinasi kita tu maknanya kehidupan selepas kita dibangkitkan itu. Jadi sebab itulah maknanya macam dunia ni memang penuh dengan ujian. Jadi sejauh mana makna kita dapat maknanya menghadapi ujian itulah. Sebab sesuatu yang Allah dah beritahu, maknanya Allah nak bagi ganjaran tu, Allah akan uji kita. Jadi makna kesimpulan di sini ni, kita ni dicipta. Maknanya Allah cipta manusia ini sebenarnya tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita menzalimi diri kita, maknanya kita akan tahu apa hukuman yang akan kita dapat. Jadi sebagai akhirnya, mana pilihan tu di tangan kita. Jadi mudah-mudahan semua kita ni insya-Allah ya, kita akan menjadi ciptaan Allah ataupun menjadi manusia yang akan memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengharapkan maknanya kita akan mendapat ganjaran syurga apabila kita dibangkitkan lagi. Jadi itulah destinasi kita yang sebenarnya. Terima kasih. Jazakallah khairan. Itu daripada pengulas. Ada banyak yang menarik di sini. Saya tak dapat yang terjemahan tapi maknanya yang terakhir tu pun bagus kan. Dia simpulkan dengan syurga, destinasi yang terakhir. Kan, destinasi yang terakhir adalah syurga. Itu kita kata maknanya kalau kita buat dulu pertandingan peta perjalanan hidup insan tu kan, inilah dia kan, cuma dia dalam bentuk ringkasan dan dia ambil bahagian yang terakhir tu. Apa lagi yang menarik pada Ustazah ialah how should we live in this world kan, macam mana kita nak berhidup di dunia ini. Ustazah satu perkataan yang Ustazah simpulkan iaitu bebas terkawal. Bebas terkawal. Bebas kan, kita bebas tapi dalam kawalan panduan wahyu. Bukan maksudnya kita terpenjara sepenuhnya 100%, bukan. Okey, tapi tidaklah sampai macam tu.
Kan kita bebas terkawal. Kita boleh nak makan yang halal banyak. Kan banyak benda kita boleh buat pilihan yang bagus-bagus boleh. Kita pilih nak yang mana. Tapi terkawal. Dan dalam pilihan kita buat tu, contoh kan, kalau kita nak pilih nak pilih apa? Bebas terkawal. Kita bebas nak pilih apa-apa, tapi terkawal kena pilih yang terbaik lah. Kan. Kalau dalam ni dia cakap tentang sekadar dia cakap tentang pilihan tentang berseronok semua tu kan, dengan kehidupan dunia. Tapi saya nak fokus di sini tentang pilihan. Tengok ayat 18 surah Az-Zumar. Ayat 18 surah Az-Zumar. Kalau kita nak cakap tentang orang Islam, ini antara panduannya dalam bentuk bebas terkawal. 460, bukan surah 460, surah Az-Zumar ayat 18. Ada pelajar ustazah bagi tahu macam ni. Dia kata dia cubalah untuk amal makruf nahi munkar ni, puan saudara kita ni. Dan saudara kita ni kebanyakan dia bergaul di luar, dia bergaul dengan saudara lama. Jadi kalau yang ditegur tu biasanya saudara lama lah. Dan apa feedback yang dia dapat antaranya ialah tak baik mu ni. Dia tegur tu tak baik mu ni tak baik pasal cuba campur tangan orang ni. Maksudnya dia kata mu ni tak baik, maknanya kubur masing-masing ikut aku lah. Gitu. Aku kubur masing-masing. Jadi maknanya dia ingat juga kepada kubur, tapi cara interaksi dengan kubur tu tak betul lah. Baik kalau kita kan maknanya dengan peringatan yang baik tu sepatutnya kan sepatutnya dapat manfaat dari peringatan. Jadi gitu. Rupa-rupanya yang tidak mahu menerima nasihat ni dia pakai kubur juga. Kubur masing-masing. Kan. Jadi tapi kita tak boleh lah, maknanya kalau yang itu bebas tak terkawal lah kan. Kubur masing-masing ikut siapa nak pilih pun. Itu bebas sebebas-bebasnya tanpa kawalan. Tapi kita orang Islam ni bila ingat kubur, kita ingat kita bebas terkawal. Terkawal. Salah satunya dalam ayat 18 surah Az-Zumar ni berkenaan memilih pandangan, memilih pendapat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Macam mana? Apa kaitannya? Orang yang baik itu kan, orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu orang-orang yang bertakwa, hamba Allah yang baik ialah orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikut apa yang paling baik di antaranya. Dan pilih yang banyak-banyak tu pilih yang terbaik. Bila pilih terbaik, apa yang Allah kata tentang orang yang pilih yang terbaik tu, ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah orang yang telah diberi petunjuk. Sebab itulah kita kena doa Allahumma hdini wasaddidni. Supaya bila Allah bagi petunjuk kepada kita, dalam banyak-banyak perkataan kita pilih yang terbaik lah. Bukankah begitu kaitannya kan? Allahumma hdini wasaddidni ihdinas siratal mustaqim. Bila banyak-banyak dengar perkataan, pilih yang terbaik. Fayattabi'una ahsan. Wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang yang cerdik, yang berakal, yang berfikir. Gitu. Kemudian yang terbaik pula yang mana? Kalau kita sebagai seorang Islam dan sebagai seorang Muslim, kita tahu kan yang terbaik tu yang mana? Fayattabi'una ahsan. Kalau ayat ni nak compare dengan ayat mana? Memang kita nak dengar yang terbaik, tapi yang terbaik tu yang macam mana? Kamu kenal ayat Quran mana ni? Ahsan amalan. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Al-Qawl dan beliau beritabi'una ahsana. Listen to what is said, then follow the best of it. Kalau yang bercakap ni banyak kan, pilih yang terbaik. Macam mana? Surah An-Nisa. Ayat
Ayat 56. Itu ayat 56. Kita tengok. Bukan 59. Ayat 59. Ayat surat An-Nisa ayat 59. Muka surat 87. Nampak kaitannya? Yang mana yang terbaik? Taati Allah dan Rasul. Baik, tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Yang paling menepati ajaran wahyu. Yang tu yang terbaik. Fayattabi'una ahsana. Fayattabi'una ahsana. Yang terbaik ialah yang paling menepati ajaran wahyu. Surah Az-Zumar ayat 18. Nak tahu ahsanah tu macam mana? Kita combine dengan kita tengok. Ni maknanya kita memahami ayat dengan ayat Quran yang lain. Ahsanah tu yang mana? Yang paling menepati ajaran wahyu. Itulah yang terbaik. Sebab apa? Sebab itulah perintah Allah. Kan bila dah banyak-banyak qaul, banyak-banyak perkataan, kita diperintahkan untuk ikut yang terbaik. Yang terbaik itu ada panduannya dalam ayat 59 surah An-Nisa. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Itu dalam memilih pendapat-pendapat. Kalau sesuatu tu memang confirm dia datang daripada hadis palsu, awak tu ikut lagi. Nak buat benda lagi. Kan? Contoh tu, bebas terkawal. Bebas terkawal. Piawaian wahyu kan? Piawaian wahyu. Jadi kita kena nilai hidup kita, nilai diri kita berdasarkan piawaian wahyu. Disebutkan dalam ni. Okay, kemudian ada lagi satu, maknanya dia kaji ni, Dr. Karen ni, dia mengkaji tentang dari sudut sains kan? Dari sudut sains. Dari sudut kajian sains. Kan siapa-siapa ni cikgu sains kita tahu kan? Bila belajar sains dia ada satu subjek falsafah sains. Kan? Falsafah sains. Kan? Pekerjaan kan? Falsafah sains dia. Saya dulu subjek elektif masa di UM memang ambil subjek falsafah sains di fakulti sains. Jadi pensyarah-pensyarah yang ada kita kata yang Islamik lah kan, mereka cuba bincangkan di situ lah, dalam falsafah sains lah, tentang Tuhan, tentang falsafah kan, masuk di situ. Tapi tak boleh sekadar falsafah. Sebab apa? Agama ni datang daripada wahyu. Cuma kita kata pemikiran lah. Dia mesti datang daripada, kena ambil sumbernya daripada wahyu juga. Kemudian satu lagi yang terakhir. Yang terakhir iaitu berkenaan dengan apa macam dia nak sebut ni, iaitu gini kan, maknanya idea keseluruhan teks ni dia berkenaan dengan tujuan destinasi manusia tu hanya diketahui melalui wahyu, kan, melalui Al-Quran. Kemudian tidak sekadar tu sebenarnya dalam Al-Quran ni kan, innal insana khuliqa halu'a, contoh kan, sifat manusia dia berkeluh kesah kan, macam tu lah, yang dia sangat sukakan kepada harta kan, macam tu. Jadi sebenarnya
Dia kalau nak kenal Allah mesti kenal melalui wahyu. Begitu juga nak kenal manusia. Nak kenal diri kita sebenar pun mesti daripada Al-Quran dan hadis. Sebab kita ada kita bukan unsur fizikal semata-mata yang boleh dikaji secara saintifik. Sekarang kita ada unsur nas, ada unsur roh. Kemudian kita pun bukan hidup di dunia yang boleh dikaji secara saintifik sahaja. Kita datang daripada alam gaib dan akan kembali kepada alam gaib juga. Itu sebabnya untuk kenal Allah mesti melalui ajaran wahyu. Begitu juga untuk mengenal ihsan. Sebab apa dia tak jumpa cari, sebab dia tidak merujuk kepada wahyu, maka dia tak jumpa destinasi, malah tak jumpa hakikat sebenar seorang insan tu. Dan mengenal ihsan ni tak boleh melalui falsafah semata-mata. Dulu ada satu buku Hakikat Insan. Pernah tengok tak Hakikat Insan? Orang buat belajar juga Hakikat Insan, tapi dia macam falsafah lah. Dia ambil bila falsafah ni dia dah bercampur dengan falsafah agama lain yang ada aura, yang ada bahagian titik-titik dan sebagainya. Okay? Jadi kesimpulan cara buat bagi cara kesimpulan yang besar ialah untuk mengenal manusia sendiri tu kena melalui wahyu. Ini mengenal Allah, ini mengenal manusia. Manusia itu sendiri dan termasuklah destinasinya. Sebab manusia ni ada banyak unsur. Walaupun dia fokus kepada destinasi sahaja, sebenarnya sebab manusia tu banyak unsur. Banyak unsur. Dia tak akan dapat mengkaji, sebab itu macam esteem diri tu kan. Dia boleh kaji dari sudut fizikal saja. Dari sudut jiwa tu tak tercapai. Gitu. Wallahu a'lam. Nampaknya macam selamat lagi. Mana tifat. Jadi insya-Allah akan datang. Tak apalah. Kan selamat lagi. Kita boleh bagi masa kepada dia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang satu lagi ni kita ingatlah yang akan datang ni Tuhan dah tiba. Kalau sudah. Segala yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada diri kita sendiri. Kita akhiri dengan tasbih kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.